Hello, hai. Bertemu saya kembali dalam channel pendidikan moral saya ya untuk tingkatan 3. So, hari ni apa yang awak akan pelajari adalah unit 13 ya, iaitu amalan tradisi masyarakat majmuk. Okey. So, dalam bab ni kita akan lihatlah apa selalunya yang dilakukan oleh masyarakat di Malaysia yang dijadikan sebagai tradisi. Alright? So, kita pergi yang seterusnya. Jadi, apa yang akan belajar pada bab ini adalah yang pertama, tradisi yang diamalkan oleh masyarakat majmuk. Yang kedua, kepentingan mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk. Yang ketiga, contoh tanggungjawab individu bagi mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk. Yang keempat, kesan pengabaian tradisi dalam masyarakat majmuk. Yang kelima, apakah perasaan anda nanti apabila mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk? Dan yang terakhir adalah tradisi dalam masyarakat majmuk demi menjamin perpaduan negara. Okey, jadi kita pergi kepada persoalan. Persoalan topik hari ini adalah apakah tanggungjawab anda dalam mengekalkan tradisi gotong royong dalam kalangan masyarakat majmuk. Apa kira macam tugas kita sebagai masyarakat untuk terus kekalkan amalan gotong royong dalam kehidupan seharian kita. Alright? So, kita pergi kepada cadangan nilai. Jadi, dalam unit 13 ini, apa yang awak akan dapati adalah tentang nilai kerjasama, nilai kesederhanaan, nilai harga diri, nilai hormat dan yang terakhir adalah nilai toleransi. Okey. So, kita pergi kepada konsep. Konsep ni lebih kepada macam pengenalan dan juga maksud. Okey. So, Malaysia ni dia sangat unik. Unik kenapa? Sebab kita ni multicultural. Kita ni pelbagai agama, kita juga pelbagai budaya, kita ada pelbagai bangsa dan juga bahasa. Ya, tapi kita masih lagi boleh hidup secara aman di bawah satu bumbung. Apa bumbung tu? Bumbung tu adalah di bawah pemerintahan kerajaan Malaysia, ya. Dan keadaan inilah yang akan melahirkan masyarakat tradisi. Maksudnya, kepelbagaian daripada agama, budaya bangsa ini akan melahirkan pelbagai tradisi yang diguna pakai oleh semua kaum. Ya? Dan tradisi inilah yang akan menjadi identiti masyarakat majmuk di Malaysia. Selain daripada menjadi identiti, tradisi juga akan jadi khazanah negara. Bermakna kebendaan yang akan dilakukan oleh rakyat di sesebuah negara. Ya. Dan yang terakhir, setiap individu dalam masyarakat itu akan mempunyai tanggungjawab lah untuk mengekalkan tradisi dalam kalangan masyarakat majmuk. Sebab kita tahu apa fungsi kita sebagai rakyat untuk saling mengekalkan amalan-amalan tersebut supaya tidak dihapuskan atau dipinggirkan sama sekali. Okey, kita lihat kepada contoh tradisi. Apakah selalu amalan yang kita buat dalam kalangan masyarakat? Okey, yang pertama, awak boleh lihat gambar pertama itu adalah dari segi gambar macam bantuan. Ya, bantu. Okey, so kita ini akan saling bantu-membantulah, ya, dan mengutamakan kepentingan untuk menyiapkan projek yang dijalankan bersama. Supaya kenapa? Supaya aktiviti itu akan berjalan dengan lancar dan mendapat manfaat kepada semua, ya. Dan hasilnya nanti kita akan melakukan amalan ini dengan hati yang ikhlas dan juga sifat kita yang ingin membantu secara sukarela. Maksudnya orang yang involve dalam aktiviti bantu-membantu ni, aktiviti macam kira menderma ni, tak ada paksaan. Dia sendiri rela nak membantu. Ya. Dan
Awak boleh lihat contoh tradisi yang kedua adalah tradisi ziarah menziarahi. Okey, ziarah siapa? Mestilah ziarah rakan atau taulan serta saudara mara. Kadang-kadang kita saja je pergi rumah orang sebelah tanya khabar. Tanya sihat ke, dah makan ke. Itu ziarah lah. Maksudnya kunjung mengunjungi dalam erti kata lainnya. Dan hasilnya apabila kita sentiasa ziarah menziarahi, kita sentiasa kunjung mengunjungi, ia akan mengeratkan hubungan silaturahim. Maksudnya relationship kita ni antara kita dan juga jiran, antara kita dengan sahabat lebih erat, lebih kuat, ya. Okey. Kita lihat kepada amalan tradisi yang ketiga. Apakah amalan tradisi yang ketiga? Ni. Balik kampung ni. Oi, kalau perayaan, kalau cuti sekolah, selalu kalau kita tengok dekat highway balik kampung tu mesti jam. Okey, itu adalah merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Malaysia. Contoh ya, saya bagi contoh tentang ketika itu perayaan Tahun Baru Cina. Sama juga sekali dengan cuti sekolah. Yang balik ke kampung tu bukan saja masyarakat Cina, bukan saja orang Cina. Tapi yang pergi keluar balik kampung tu ada juga orang Melayu, ada juga orang India. Ya. So kita ambil kesempatan cuti perayaan ini ataupun cuti sekolah ini untuk pulang ke kampung. Dan bila kita pulang ke kampung, ia akan menghargailah, ia akan melahirkan satu perasaan menghargai sanak saudara yang di kampung. So sanak saudara di kampung juga rasa gembira lah dengan kehadiran kita. Okey. So kita pergi contoh tradisi yang seterusnya. Okey. Contoh tradisi yang seterusnya adalah dalam segi sambutan perayaan. Okey. Bila kita sentuh tentang sambutan perayaan, tak kisahlah perayaan apa, kita akan dapat duit raya. Okey, dominannya kita biasa dengar perkataan angpau ya. So, saya fokuskan dekat angpau dahulu. Okey, dengan pemberian angpau kepada kanak-kanak semasa Tahun Baru Cina, dia akan melahirkan rasa gembira. Bila kita bagi duit tu dengan ikhlas lah. Maksudnya awak dah ada duit, awak nak bagi duit awak dekat sepupu, dekat anak buah. Ya. Tak bermakna awak kena rasa macam paksa. Alah, RM2 mahalnya nak bagi. Tapi bila awak ikhlas, ianya melahirkan satu perasaan yang baiklah, yang mengembirakan hati orang lain. Okey. So kita pergi tradisi yang seterusnya adalah bertukar-tukar makanan. Ya, ataupun juadah lah. Ini biasa kita buat dengan jiran kita. Okey, contoh jiran sebelah masak kari, kita masak kuih. Tukar. Okey, bila kita bertukar juadah ni sama ada dengan jiran, sama ada dengan rakan, ia akan mengeratkan persahabatan, dia juga akan mengeratkan sikap rasa sayang terhadap kejiranan kita. Okey, dan terakhir, amalan terakhir adalah rumah terbuka, open house. Ya. So open house ini akan mengundang orang ramai datang ke rumah tanpa mengira kaum semasa sambutan sesuatu perayaan. Contoh kita nak buat open house untuk hari raya. Yang datang kawan-kawan sekolah kita bukannya orang Melayu saja. Daripada bangsa lain juga pun datang untuk buat ataupun menyertai open house rumah kita ya. Dan hasilnya nanti apabila mereka sertai, ia mampu memupuk persefahaman dalam kalangan masyarakat majmuk. Sebab kenapa? Sebab kita lebih faham budaya masyarakat. Ya, sebab kita dah involve dalam perayaan mereka, jadi kita boleh fahamlah situasi yang ada ketika itu. Okey, kita pergi yang seterusnya. So, yang seterusnya ini adalah tentang kepentingan mengekalkan tradisi dalam masyarakat majmuk. Kenapa penting amalan ini untuk dikekalkan? Kerana ianya adalah lambang identiti. Lambang identiti masyarakat kita. Ya, masyarakat Malaysia ni sangat pemurah. Sebab itulah bila tradisi membantu tadi, itu menunjukkan identiti masyarakat. Okey, so yang kedua, bila kita saling melakukan amalan tradisi,
maka ia mampu untuk mengenal kepelbagaian budaya. Maksudnya awak boleh tahulah budaya daripada kaum India macam mana, kaum Cina macam mana. Begitu juga dengan kaum Melayu. Okey, so kepentingan yang ketiga adalah mengukuhkan perpaduan. Bila awak dah faham budaya tadi, maka hasilnya akan menghasilkan perpaduan yang utuh, perpaduan yang kukuh. Okey, so seterusnya kepentingan ini adalah dapat dilihat dengan cara kita berjaya menghindarkan konflik budaya. Maksudnya macam kira persalahfahaman antara kaum tu akan terhakislah. Maksud kita saling faham budaya orang tersebut. Dan yang terakhir adalah menyumbang kepada keamanan negara. Negara akan lebih aman jika antara rakyat dalam kalangan kita ni saling faham memahami, saling bertolak ansur dan juga saling bantu-membantu. Okey. So, apakah pula kesan pengabaian tradisi dalam masyarakat majmuk? Okay, bila kita tak nak buat tradisi kita, bila kita tak rasa macam alah malas lah ataupun tak pedulilah, buat tak tahu je lah. Jadi ini kesan yang pertama adalah akan melahirkan sikap hormat. Itu semakin berkurang. Masa kita takkan ada nilai respect dalam diri kita ya. So kita pun macam alah ignore lah. Buat apa ambil tahu. Itu kira macam kesan lah ya. So yang kedua kesannya adalah akan berasa sakit hati dan mula mengasingkan diri. Kita dah rasa macam menyampah, kita dah rasa tak suka, maka kita pun tak naklah join sama. Kita sendiri pun tak nak involve ya. Dan kesan ketiga adalah dari segi identiti dan khazanah negara akan mula terhakis, akan mula hilang sebab kita tak nak continuous kita punya tradition till the end sebab kita rasa benda tu pun tak penting ya. Dan kesan keempat adalah perpaduan negara akan tergugat. Bila dah kita tak faham budaya orang, adakah kita saling hormat? Adakah kita akan saling bersatu padu dalam kalangan masyarakat kita? Mestilah tak. So hasilnya nanti perpaduan negara pun akan tergugat sebab kita akan bergaduh lah sesama kaum. Kita akan rasa macam budaya dia ni alah tak penting pun untuk kita tahu. Jadi bila kita tak ambil tahu ataupun kita tak memahami budaya orang, maka itulah yang saya sebutkan tadi, perpaduan negara pun akan tergugat. So kesan yang keempat adalah dari segi sikap kerjasama akan dipinggirkan. Sebab kita pun dah tak ada sifat untuk membantu, maka ia akan mengakis sikap kerjasama semakin berkurang. Dan yang terakhir adalah amalan hidup bersatu padu pun akan terjejas. Sebab kita dah tak ambil peduli, kita dah tak kisah untuk involve sesama kita. Sesama kita dalam masyarakat kita ni tanpa mengira kaum, sepatutnya kita join sekali. Tapi bila kita tak nak benda tu, maka perpaduan kita, maka konsep hidup bersatu padu tu sudah tidak relevan dah lah ya. Okay. So, kesimpulannya, tradisi masyarakat majmuk ni adalah satu kebanggaan lah kepada masyarakat Malaysia. Sebab tak ramai dalam kalangan negara-negara di dunia yang menghasilkan tradisi-tradisi ini. Ya, jadi rakyat sepatutnya bersyukur dan rasa gembira apabila dapat mengekalkan amalan tradisi ini. So, oleh itu kita mestilah mengamalkan nilai toleransi, bertolak ansur supaya dapat mengukuhkan hubungan yang baiklah ya di dalam masyarakat di Malaysia. Okay, selain daripada nilai toleransi, kita juga perlu mengamalkan nilai hormat, nilai kerjasama dan juga nilai kesederhanaan. Kenapa kita kena amalkan 3 nilai ini lagi? Kerana ia boleh menyebabkan masyarakat Malaysia ni akan melakukan aktiviti dengan aman. Maksudnya kita boleh melaksanakan aktiviti kita dengan aman tanpa gangguan jika kita mengamalkan nilai hormat, nilai kerjasama dan juga nilai kesederhanaan. Dan yang terakhir,
kita perlulah mengamalkan nilai harga diri untuk membantu rakyat Malaysia. Okey? Dan bila kita mengamalkan nilai harga diri ini, ia akan menyebabkan kita ataupun masyarakat yang lain akan mudah menerima kepelbagaian tradisi yang ada dalam kalangan masyarakat kita. Okey, so itu sahaja untuk bab unit 13 ini. Macam biasa, sila klik link latihan yang saya berikan di template tersebut. Okey, lengkapkan latihan tersebut dan stay tune, stay safe, jaga diri baik-baik. Keluar hanya bila perlu. Please sanitize your hand. Bye. Jumpa lagi.